Okay, ready. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan bin Ismail, GB 03312 akan membentangkan tajuk kumpulan kami Mendepani Wabak dan Penyakit menurut perspektif usul fiqh. Seterusnya saya akan membentangkan definisi. Definisi mendepani, yakni berada di depan sesuatu atau berusaha tidak mahu ketinggalan. Manakala wabak, penyakit yang tiba-tiba merebak secara mengejut di dalam suatu kawasan geografi di luar yang amat membimbangkan di kawasan tersebut. Manakala penyakit, sesuatu yang menyebabkan badan menjadi sakit atau yang mengganggu kesihatan. Menurut patuh atau taat mengikut apa-apa yang diperintahkan, perspektif, sudut dari mana sesuatu dilihat. Manakala usul fiqh, salah satu cabang ilmu yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul, di mana masalah ini tiada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya saya akan bagi pada Khairul Azmi. Okey, saya akan bentangkan dalil berkenaan dengan isu ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Maksudnya, apabila kamu mendengar bahawa ta'un menimpa sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapat padanya ta'un, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum berkenaan dengan persoalan ini adalah hukum mendepani dan mencegah daripada wabak dan penyakit-penyakit lagi berbahaya adalah fardu ain yang menjadi tanggungjawab semua. Jadi saya akan serahkan kepada Syahrul Nizam bin Syafri untuk terusnya. Baiklah, saya Syahrul Nizam bin Syafri. Okey, saya akan meneruskan dari bahagian perbahasan fuqaha. Ilmu perubatan mengikut kepada asas landasan agama Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama, syariat Islam dibina dengan asas membawa kebaikan dan menolak keburukan. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Yang kedua, 5 aspek utama ad-daruriyat al-khamsah yang perlu dijaga. Yang pertama, agama. Yang kedua, akal. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat harta dan yang kelima keturunan termasuk maruah. Jadinya pelaksanaan fiqh dalam perubatan, yang pertama tidak berlaku tatabu' al-rukhsah, iaitu tidak memilih pandangan yang terlalu mudah untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan fiqh ni juga adalah tidak akan berlakunya talfiq. Apa itu talfiq? Iaitu talfiq ni adalah menghimpunkan dua pendapat ataupun menghimpunkan dua pendapat yang berlainan dan dia mewujudkan daripada pendapat tersebut dengan wujudnya satu pendapat yang baru. Jadi saya akan teruskan kepada sahabat saya Ustaz Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbahasan fuqaha berkenaan tentang bagaimana mendepani wabak dan penyakit menurut perspektif usul fiqh, di mana pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab bermusyarat dengan para sahabat. Jadi Sayyidina Umar mengambil pendekatan berbincang dengan para sahabat, di mana ada di antara sahabat menggunakan fatwa demi menjaga maslahah, di mana berdasarkan kaedah saddu zara'i. Jadi Sayyidina Umar memerintahkan rakyat supaya mereka ini duduk di tempat masing-masing agar wabak tidak tersebar, ataupun dalam istilah sekarang yang kita guna pakai ialah kuarantin, yang apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam perintah kepala pergerakan, di mana wabak ini dapat kita kawal dan menunjukkan penurunan kes, dan alhamdulillah dengan kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh para ulama ini, ternyata bahawa kaedah Islam dahulu lagi menjelaskan bahawa kaedah-kaedah ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit. Itu saja daripada perbincangan dan perbahasan daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam bishawab.